Ni kita nak masuk struktur sel dengan fungsi. Okey, struktur sel dengan fungsi ni kita akan tengok lebih mendalam sel haiwan dan sel tumbuhan yang kamu telah belajar semasa form 1 kan? Form 1 cikgu. Form 1. So, apakah itu sel? Sel merupakan satu unit yang paling kecil dalam blok binaan organisma hidup. Okey. Ni pada satu sel. So apabila kita masuk ke dalam sel, apa yang kita boleh nampak? Ini permukaan atas sel. Okey, teacher cepatkan. DNA dalam nukleus. Okey, ini proses pembahagian sel. Nanti kita akan belajar lagi. So, sel membahagi dua. Ada rasa yang baru masuk siapa? Okey. So, setiap organisma adalah sama ada dia merupakan unit sel terdiri daripada satu sel sahaja ataupun multisel, maksudnya organisma itu mempunyai pelbagai jenis sel. Bukan banyak ya, maksudnya pelbagai jenis sel. Itu maksud multisel yang sebenar. So ini sepatutnya kita buat di dalam makmal. Tapi kamu boleh rujuk buku teks untuk jawab soalan muka surat 7. Bagaimana struktur pada bagaimana kita nak melukis dan melebarkan struktur sel pipi dan sel bawang. Okey, ni adalah sel bawang. Okey. Lukisan ini adalah apa yang kita nampak. Okey, lukisan ni adalah apa yang kita nampak bawah mikroskop. So, lukisan ini kita kena lukis. Maksud ini adalah sel bawang. So, apa yang kita nampak adalah ini nukleus dan ini bentuk sel dia. Masa form 1 pernah buat tak? Tengok bawah mikroskop. Pernah cikgu. Nah, kita Ya. ada dinding sel, kita ada sel membran dan juga kita ada vakul. Pada masa ni kita tak nampak sangat sitoplasma sebab vakul selalunya besar dan memenuhi permukaan sel. So, apakah komponen sel yang dapat diperhatikan menerusi mikroskop cahaya? Okey, ni nukleus, dinding sel, sel membran dan vakul. Adakah sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap? Okey, ya. Namakan satu sel, satu jenis tumbuhan yang boleh digunakan menggantikan bawang. Okey, yang ni kita akan tengok kemudian.
Okey. Tumbuhan lain yang boleh digunakan menggantikan sel bawang adalah daun Elodea. Daun Elodea ni kalau pernah siapa yang bela ikan ataupun mempunyai akuarium, dia adalah tumbuhan di dalam air. So kalau kita ambil daun dia, kita buat slide, kita akan nampak seperti ni. Bezanya daun Elodea dengan daun bawang tadi, okay, sel dia, daun Elodea mempunyai kloroplas. Sedangkan bawang tadi tidak mempunyai kloroplas. Sebab bawang tinggal kat mana? Bawang tumbuh di mana? Pada jawapan. Bawah tanah. Bawah tanah. So bila sel bawang tumbuh di dalam tanah, untuk dia membesar, dia tidak memerlukan kloroplas. Dia tidak memerlukan fotosintesis. Dia mendapatkan makanan daripada simpanan makanan yang terdapat dalam berbawang itu sendiri. Kalau kita perasan, kalau kat rumah nanti balik tengok, balik dah kamu memang dekat rumah kan. Tengok bawang yang dekat dapur tu, yang mana yang tumbuh pucuk, semakin lama berbawang dia akan semakin mengecil. Kerana untuk dia mengalami tumbesaran, dia akan menggunakan simpanan kanji yang ada dalam berbawang itu sendiri. Okey. So, sel Elodea, kita akan nampak ni dia punya dinding sel. Okey. Yang hijau-hijau ni adalah kloroplas. So, sitoplasma dia dan membran plasma. Sometimes kita nampak dua lapisan. Ada yang kita tak nampak satu lapisan. Kalau kita nampak dua lapisan, bermaksud satu adalah dinding sel, satu lagi adalah membran plasma. Okey. Membran plasma adalah istilah yang menggantikan membran sel yang kamu belajar semasa form 1. Okey. Ini sel pipi yang kita lihat bawah mikroskop. So, struktur sel apakah yang dapat diperhatikan melalui mikroskop cahaya? So, kita akan nampak nukleus, plasma membran, membran plasma dan sitoplasma. So, ada 3 sahaja. Adakah sel pipi mempunyai bentuk yang tetap? Okey, jawapannya tidak. Adakah anda boleh melihat bintil berwarna biru tua? This one. Dalam sel pipi. Okey, bintil berwarna biru tua. Ini merupakan dia punya nukleus. Nukleus. Okey. So, apakah persamaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan? Okay, nanti boleh jawab semula. Apakah struktur yang hadir dalam sel bawang tapi tidak hadir dalam sel pipi? Ini kita akan tengok persamaan dan perbezaan sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, struktur sel haiwan dan sel tumbuhan secara 3 dimensi kita akan nampak begini. Okey. Dalam modul kamu muka surat 8. Okey. Kita ada masing-masing dah buka modul kan? Okey, kalau sel haiwan, kita tengok sel haiwan. Okey, B merupakan membran plasma. Mana membran plasma? Membran plasma ataupun plasma membran. Teacher terbalik. English Malay. Okey. Ini B itu merupakan membran plasma. C merupakan centriole. C. Centriole. Buat sama-sama buat terus. D merupakan jalinan endoplasma kasar. Jalinan endoplasma kasar kita nampak dia berbintik-bintik macam ni. Okey. E adalah mitokondria. E. Mitokondria. F adalah sitoplasma. Okey. G merupakan ribosom. Ribosom. Okey, ribosom adalah
yang ada pada permukaan jalinan endoplasma kasar. Nampak yang dia bintik-bintik tu kan? Itu merupakan ribosom. H adalah lysosom. Okay, lysosom. I, jalinan endoplasma licin. Dan G adalah jasad Golgi. Jasad Golgi. J, kita sebut G pula. J. Okay, dapat isi? Dapat cikgu. Dapat. Sekejap. Okay. Kita tengok bawah pula, sel tumbuhan A, dia menunjukkan nucleolus. Nucleolus ni merupakan nukleus, bukan nukleus, nukleus pada nukleus. Maksudnya bahagian dalam dia tu adalah nucleolus. So, B, jalinan endoplasma licin. Kat sini tak jelas jalinan endoplasma dia. Sepatutnya ada dua, jalinan endoplasma kasar dan jalinan endoplasma licin. Nanti kita tengok apa beza kedua-dua ni. Macam mana kita nak kenal pasti kedua-dua ni. Okey, C merupakan dinding sel. C dinding sel. D membran sel ataupun membran plasma. Tak salah. Membran sel ataupun membran plasma. Dua-dua betul. Okey. E merupakan vakuol. F adalah kloroplast. Dan G adalah mitokondria. Kloroplast dan G adalah mitokondria. Okey, sekarang kita nak tengok fungsi setiap komponen sel ini, struktur ini. So, kamu boleh tengok muka surat 9, highlightkan apa poin yang penting Dengan highlight semua pula. Okey, kita tengok first membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan ataupun membran yang meliputi yang meliputi keseluruhan kandungan sel. So, dia dibina oleh protein dan fosfolipid. So, nanti bab seterusnya memang kita akan belajar tentang membran plasma sahaja. Teacher rasa ada yang baru masuk. Okay. So, membran plasma ini, kamu kena kenal pasti ciri yang utama dan fungsi dia untuk bab ni. Okay. Okay, ciri dia adalah bersifat telak memilih. Telak memilih bermaksud dia hanya memilih, dia memilih maksud dia mengawal sesetengah bahan sahaja yang boleh masuk ataupun keluar daripada sel. Ciri dia dibina oleh protein dengan fosfolipid. Nanti akan lebih jelas bila kita belajar bab 3 nanti. Nipis dan kenyal. So, bila dia membran luar, maka dia dapat mengasingkan kandungan dalam sel dengan persekitaran luar. Bila dia telak memilih, satu dia dapat mengawal, lepas tu dia hanya membenarkan pertukaran bahan. Ini semua bahan lah. Antara sel dan persekitaran luar sel. Yang kedua adalah dinding sel. Dinding sel hanya terdapat dalam sel tumbuhan yang ciri dia adalah kuat dan tegar. Kuat dan tegar. Tegar tu maksudnya susah nak musnah. Okay, Fizi dah masuk dah?
Okey. Teacher cakap kat mana tadi? Okey, kuat dan tegak supaya dia dapat mengekalkan bentuk sel tumbuhan itu. Dibina oleh gentian selulosa bersifat telap sepenuhnya. Telap sepenuhnya bermaksud semua bahan boleh melaluinya. Okey? Yang semua bahan boleh menembusi dinding sel. So bila dia kuat dengan tegar, satu dapat mengekalkan bentuk, satu lagi memberi sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. Memberi sokongan kepada sel tumbuhan. Okey, seterusnya vakuum. Vakuum merupakan satu kantung yang berisi bendalih yang kita namakan subsel. Bendalih dalam ni kita panggil subsel. Okey, membran dia kita panggil tonoplas. Membran kepada vakuum. Tumbuhan muda mempunyai banyak vakuum bersaiz kecil, manakala tumbuhan matang, sel yang matang mempunyai vakuum yang besar. Maksudnya masa dia kecil, dia ada banyak kecil-kecil. So bila dia semakin matang, dia akan bercantum semua vakuum tu menjadi satu yang besar. Ada juga vakuum yang terdapat pada sel haiwan seperti paramecium. Okay. Apa yang terkandung dalam subsel adalah air, asid organik, gula, asid amino, enzim, garam mineral, gas, respirasi dan bahan sampingan yang lain. Okey, vakuum ini fungsi dia memberi sokongan kepada sel tumbuhan herba dan dia menyimpan semua kandungan ni kepada sel dan juga untuk untuk haiwan unisel seperti paramecium, dia terlibat dalam proses osmo kawal aturan. Osmo ni bermaksud air. Dia mengawal kandungan air yang terdapat dalam paramecium. Okey, bila dia dapat mengawal kandungan air, maksudnya dia melibatkan proses osmosis dan perkumuhan. Jangan risau, osmosis ni nanti kamu akan belajar. Okey, jumpa perkataan-perkataan yang pelik ni, terima je dulu. Okey, bila air memasuki dalam vakuum sehingga penuh macam ni, dia akan memberi tekanan kepada dinding sel. Okey, dia bagi tekanan pada dinding sel menyebabkan sel menjadi segar. Maka tumbuhan herba mendapat sokongan. Okey, contoh tumbuhan herba kat sini katalah kangkung. Biasa beli kangkung dengan bayam. Kangkung dengan bayam itu adalah tumbuhan herba yang tak ada kulit kayu. So bila kita nak kekalkan kesegahan dia supaya dia segar, masak jadi sedap, kita balik, kita letaklah dia dalam bekas yang berisi air. Okey, bila kita letak dalam bekas yang berisi air, air akan meresap masuk melalui akar dan tersimpan dalam vakuum batang, sel pada batang. So kalau kita pegang batang kangkung tu dia agak keras. Bila keras tu bermaksud sel itu segar, tumbuhan itu mendapat sokongan. Sokongan dia tak adalah lembik, terbalik jatuh macam tu. Okey, seterusnya sitoplasma. Dalam modul kamu tak ada sitoplasma, teacher tak nampak pula. Okey, sitoplasma, kalau tak ada tengok buku teks Sitoplasma adalah apa teacher cakap? Medium. Tapak medium tindak balas biokimia. Tapak ni, tapak pada permukaan, bukan pada permukaan, pada dalam sel. Okey, medium yang menyebabkan semua komponen sel terampai. Terampai maksudnya dia terletak elok di situ. Okey?
Sitoplasma mengandungi sebatian organik seperti protein, lipid dan karbohidrat dan juga sebatian tak organik seperti ion-ion. Fungsi sitoplasma merupakan medium bagi tindak balas biokimia dalam sel. Medium. Okay. So kalau kita kata, kalau teacher nak bagi analogi macam agar-agar. Masa form 1 teacher buat agar-agar sel. So agar-agar itu merupakan sitoplasmanya. Okey. Seterusnya adalah nukleus. Nukleus adalah komponen yang berbentuk sfera, padat dan dilingkungi oleh membran yang mempunyai liang. Okey. Nukleus itu sendiri mempunyai kromosom. Kromosom itu our DNA, nucleolus dan nukleoplasma. Okey, apa maksud dia kat sini? Kita ada struktur nukleus. Membran luar dia ni ada liang. Pore is liang liang. Dia sfera, dia ada membran nukleus dan ada liang-liang. Okey, tengah dia kita ada nucleolus. Kita ada juga kromosom. Kromosom ni merupakan komponen DNA. Nanti kita akan belajar kromosom macam mana. Kromatin ni kamu abaikan dulu. So, dia punya sitoplasma dia, kita panggil nukleoplasma. Dia punya sitoplasma. So, apa fungsi nukleus? Nukleus dia mengawal segala aktiviti sel. Kenapa dia mengawal aktiviti sel? Semua DNA yang menyimpan maklumat organisma itu terdapat dalam nukleus. Maka nukleus mengawal semua aktiviti sel. Mempunyai kromosom. Dalam kromosom itu ada DNA. DNA menentukan ciri sel dan fungsi metabolisme. Okey. Mitokondria. Mitokondria berbentuk rod dan sometimes dia sfera. Terdiri daripada 2 lapisan membran. Okey, dia ada membran luar, dia ada membran dalam. Membran luar dia bentuk bujur. Membran dalam dia berlipat-lipat. Okey. Dia mempunyai, mitokondria ni mempunyai enzim yang terlibat untuk respirasi sel. Okay. So, proses respirasi sel adalah proses yang menghasilkan tenaga melalui ini pengoksidaan glukosa. So, untuk faham respirasi sel tu apa? Respirasi sel ni, kita tahu kita seduh oksigen. Oksigen akan bertindak balas dengan glukosa yang kita makan, yang kita dapat daripada makanan, membentuk tenaga. Selama ni kita faham kita makan dapat tenaga. Kita makan karbohidrat dapat tenaga. Sebenarnya karbohidrat yang kita makan itu akan bertindak balas dengan oksigen dalam mitokondria dan dia menghasilkan tenaga. Tenaga tu nama khas dia tenaga ATP dan juga karbon dioksida. So karbon dioksida kita akan hembus keluar, tenaga ATP akan digunakan oleh sel. Itulah maksudnya fungsi mitokondria adalah tapak penjanaan tenaga ATP. Ni ringkas, ingat yang ni je. Tapak penjanaan tenaga ATP. Macam mana dijana tenaga? Ini. Dan jangan risau, proses respirasi ni kita akan belajar untuk satu bab. Sekarang ni kalau tak faham, kita terima dulu dengan tenang. Okay, next adalah ribosom.
Ribosom merupakan, kita panggil granul, yang kecil dan padat, yang kecil dan spera terdapat pada jalinan endoplasma kasar atau dia bebas dalam sitoplasma. Dia granul yang kecil-kecil terdapat pada dinding endoplasma kasar atau wujud secara bebas dalam sitoplasma. Fungsi dia tapak sintesis protein. Sintesis ni maksud dia hasil. So dia menghasilkan protein. Okay, menghasilkan protein. Centriole. Centriole adalah silinder kecil yang wujud secara berpasangan dalam sel haiwan sahaja. Okay. Ini adalah centriole yang wujud dalam sel haiwan, tidak wujud dalam sel tumbuhan. Fungsi dia membentuk gentian gelendong semasa pembahagian sel. Terima je dulu perkataan gentian gelendong dan pembahagian sel. Sebab yang ni kita akan belajar dalam bab 4. Okey, jalinan endoplasma. Tadi kan kita ada satu jalinan endoplasma licin, satu jalinan endoplasma kasar. Okey, dia merupakan satu sistem berongga ceper berlipat. Okey, kalau tengok pada gambar buku kamu tu, dia berongga maksudnya dia dia ada rongga kat dalam. Ceper maksudnya dia celepes tu dan berlipat-lipat bersambung. Okey, dia akan membentuk satu jalinan berterusan dengan membran nukleus. Bezanya, kalau kasar, dia ada ribosom pada permukaan. Manakala licin, tidak mempunyai ribosom. So, apa fungsi dia? Dia ada merupakan sistem pengangkutan bahan yang bergerak dalam sel. Okey. Kalau kasar, dia mengangkut protein yang telah dihasilkan oleh ribosom. Manakala untuk licin, dia mensintesis. Sintesis ni maksudnya dia menghasilkan dan mengangkut gliserol, lipid serta detoksifikasi dadah dan hasil sampingan metabolisme. Detoksifikasi dadah ataupun dia menguraikan dadah. Ya? Lipid itu apa? Lipid ini lemak. Lemak. Oh, Dia adalah lemak. Gliserol adalah lemak juga. lemak. Okey. Okey. Okey, cikgu. So maksudnya kat sini jalinan endoplasma kasar dia angkut protein yang dihasilkan oleh sel. Licin dia angkut lemak yang dihasilkan oleh sel. Sel badan kita boleh menghasilkan lemak dan protein. Selain yang daripada kita dapatkan daripada makanan, sel pun boleh hasilkan. Okey, ni gambaran yang besar dia. So kita pH membran dia akan bersambung kat sini dengan jalinan endoplasma kasar, rough endoplasmic reticulum. Okey, pada permukaan dia ada ribosom. So ribosom hasilkan protein. Protein ni akan diangkut keluar daripada jalinan endoplasma kasar. Okey? Jalinan endoplasma licin pula, smooth endoplasmic reticulum, menghasilkan lipid dalam dia. So dia akan keluar daripada sini pergi ke tempat yang diperlukan. Okey, jasad Golgi. Jasad Golgi, dia merupakan timbunan kantung pipih. Pipih, kantung. Cuba tengok gambar yang dalam buku kamu tu. Dia kantong pipih, dia ada membran tunggal. Hujung dia
Hujung dia bergenting dari satu hujung. Bergenting tu maksudnya kalau tengok pada gambar buku modul kamu tu dia membentuk bulat-bulat kan. So maksudnya hujung dia tu dia macam ni. Hujung ni boleh terputus membentuk satu vesicle sfera. Bayangkan macam buat apa lah, buat donat kot. Buat donat yang dalam dia ada kosong. Dia boleh kita gentingkan keluar membentuk satu vesicle. Okey, apa fungsi jasad Golgi? Okey, dia berhubung kait rapat dengan endoplasma kasar tadi. Endoplasma kasar dia mengangkut protein. Protein itu akan dihantar ke jasad Golgi. Bila protein sampai ke jasad Golgi akan proses ubah suai. Proses ubah suai, bungkus, angkut. Protein untuk menjadi bahan apa? Dia boleh jadi bahan glycoprotein, dia boleh jadi bahan enzim, enzim. Okey. Maksudnya contoh-contoh protein yang telah diubah suai. Glycoprotein ataupun enzim. Kita faham kalau teacher bagi analogi, jalinan endoplasma kasar tu macam kilang tepung. Jasad Golgi ni macam kilang Maggi. Macam tu. Tepung tu diubah suai menjadi sesuatu yang berasaskan tepung macam Maggi. Maksudnya bahan lain tapi asasnya datang daripada tepung juga. So enzim dan glycoprotein merupakan bahan yang berasal daripada protein. Okay. Jangan risau. Nanti kita akan belajar lagi. Okey, kloroplas pula bentuk bujur dan mempunyai dua lapisan membran, luar dan dalam. Mempunyai pigmen klorofil pada grana yang memberi warna hijau kepada tumbuhan. Okey, struktur ni tak ingat lagi tak apa sebab nanti kita akan belajar lagi. So, cuma ingatkan bahawa dia dua lapisan dan dalam dia kita ada klorofil yang mana klorofil ni berfungsi menyerap cahaya matahari supaya dapat tukarkan cahaya, tenaga cahaya kepada tenaga kimia iaitu glukosa untuk semasa proses fotosintesis. Okey. Klorofil menyerap cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis menghasilkan glukosa. Lysosom pula adalah kantong kecil yang berbentuk sfera diliputi membran tunggal mengandungi enzim lysosome. Okey. Ni gambar yang teacher nak tunjuk. Tinggal. Okey, lysosom ni dihasilkan oleh jasad Golgi. Ingat tadi teacher kata perkataan menggenting. Ni maksudnya menggenting. Dia boleh cabut kata. Keluar dan dalam dia mengandungi enzim. So fungsi lysosome ialah, dalam jasad Golgi itu ada lysosom It's not dalam jasad Golgi ada lysosom. Jasad Golgi itu dia kan boleh proses bahan kan. So dia boleh proses untuk menghasilkan lysosom. Oh, okey, faham. Okey. Sebab jasad Golgi kan boleh menghasilkan enzim. So lysosom merupakan satu sfera yang dalam dia ada enzim. Enzim ini berfungsi untuk menguraikan bakteria yang masuk dalam sel ataupun ada komponen yang rosak macam mitokondria rosak ke, kloroplas rosak ke. So, apa fungsi lysosom? Menguraikan benda tu. Ataupun dia menghidrolisis molekul organik kompleks. Menghidrolisis ni maksudnya dia mencerna
Dia menguraikan protein, menguraikan lipid. Okay, asid nukleik ni tak apa, nanti kita akan belajar. Okay, so kita dah habis semua komponen yang dapat dalam sel. Ada tak teacher tertinggal? Tak ada kan? So barulah kita buat perbandingan antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Okay, jika kita buat perbandingan, okay, muka surat 10, buku modul kamu, bila kita buat perbandingan mesti ada persamaan dan perbezaan. Persamaan, kita nyatakan semua bahan yang sama ada di antara sel tumbuhan dan sel haiwan. Manakala perbezaan, kita nyatakan apa yang berbeza dalam bentuk selari. Sel tumbuhan mempunyai bentuk tetap, manakala sel haiwan tidak mempunyai bentuk tetap. Sel tumbuhan ada dinding sel, ini tak mempunyai dinding sel. Sel tumbuhan ada kloroplas, ada vakul yang besar. Tidak mempunyai kloroplas, tidak mempunyai vakul, tapi sekiranya ada untuk unisel, saiznya kecil. Okey, simpanan karbohidrat untuk sel tumbuhan adalah dalam bentuk kanji. Manakala simpanan karbohidrat dalam sel haiwan dalam bentuk glycogen. Terima dulu perkataan ni. Nanti kita akan Cikgu. belajar. Ya. Yang glycogen tu lemak ke cikgu? Not. Dia adalah karbohidrat. Simpanan karbohidrat. Okey, cikgu. Tak apa. Jangan risau. Nanti kita belajar bab pencernaan. Kita jumpa lagi. Okey, so sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol, sel haiwan mempunyai sentriol. Okey, untuk persamaan dan perbezaan ni, kamu tak boleh pilih yang mana kamu nak ingat dia. Sebab dia akan datang macam ni. Ini satu markah. Setiap satu baris ni satu markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 markah perbezaan, 2 markah, okay, ataupun 4 markah persamaan. Setiap satu ni satu. Boleh datang soalan 10 markah. Okay. Okey. Okay. Itu saja untuk itu saja untuk yang setakat ni. Tapi teacher nak sambung lagi. Teacher cuma nak stop recording jap.